uh, cubaan suara. Dengar tak? Dengar Azli. Jelas ke? Sebab hujan. Ke bunyi hujan? Jelas je, tak ada dengar bunyi hujan pun. Okay. Tak apa, terima kasih. Okay. So, saya moderator pada hari ini. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, kita akan teruskan pembentangan kita dengan tajuk seterusnya. Saya menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang. Terima kasih. Jangan lupa rekod Okay, terima kasih Azli. Okay, baiklah, terima kasih moderator atas kata-kata aluan. Okay, baiklah. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan kemahiran seterusnya iaitu mempelbagai kaedah di bawah topik kaedah perbincangan. Okay, next slide. Okay, sebelum kami mulakan pembentangan, mulalah kiranya saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Sabrina binti Ahmad Kamal. Yang kedua, Muslihah binti Muhammad Rasid. Yang ketiga, Muhammad Hasbi bin Cik Mat. Okay, baiklah seterusnya. Dia selalunya melibatkan nilai kerjasama seperti yang ditenterakan dalam slide, iaitu animasi Wonderpads yang sememangnya terkenal dengan slogannya iaitu apa yang penting kerjasama. Jadi selain itu kita juga tahu yang perbincangan ini juga melibatkan aktiviti berkumpulan. Tapi itu semua adalah maksud-maksud secara umum lah apa yang kita tahu pasal perbincangan. Jadi di sini saya sertakan dua pendapat tentang definisi perbincangan iaitu daripada Ian A.G. Wilkinson dan juga Sharifah Alwiah Al-Sagoff. Okey, kita lihat pendapat yang pertama iaitu Ian A.G. Wilkinson mengatakan bahawa kaedah perbincangan ialah kaedah forum untuk pertukaran idea secara terbuka dan kolaboratif dalam kalangan guru dan pelajar atau dalam kalangan sesama pelajar. Okey, seterusnya kita lihat definisi yang kedua yang mengatakan bahawa kaedah perbincangan ialah satu teknik mengajar yang melibatkan perbualan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Okey, jadi berdasarkan kedua-dua definisi tersebut, kita dapat rumuskan secara ringkasnya bahawa aktiviti perbincangan ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan sesuatu pembelajaran itu supaya tidak bosan sebab
kalau kita belajar aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini hanya berlandaskan kepada penerangan semata-mata, maka ini akan menyebabkan pelajar mudah berasa bosan. Jadi itulah tujuan utama kaedah perbincangan ini dijalankan, iaitu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran supaya aktiviti tersebut terlihat menarik dan tidak membosankan. Okay, next slide. Okay, seterusnya. Okay, semua tahu tak apa tujuan kita jalankan aktiviti perbincangan ni? Okay, yang pertama, kita adakan tujuan perbincangan ni adalah untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis pelajar. Bagaimana? Contoh dia, apabila guru memberikan tugas pembentangan secara berkumpulan kepada pelajar, pelajar ini akan belajar dengan usaha mereka sendiri atau sesama mereka sendiri untuk membaca, bukan sahaja berpandukan kepada bahan buku teks semata-mata, tapi mereka juga akan cenderung untuk membuat rujukan lain seperti kajian lain yang lebih mendalam tentang topik yang hendak dibentangkan. Dari sini kita dapat tahulah bahawa aktiviti perbincangan ni dia dapat melatih pemikiran kreatif dan kritis pelajar untuk menyelesaikan masalah. Okay, yang kedua, untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan pelajar. Dalam aktiviti perbincangan ini, pelajar kan akan diberikan ruang dan peluang untuk bercakap, bersosial dan sebagainya. Jadi ini adalah satu platform untuk pelajar berlatih untuk melatih diri untuk belajar petah berkata-kata dan mengeluarkan pendapat dengan yakin. Okay, yang ketiga, untuk mewujudkan platform untuk pelajar supaya terlibat secara aktif. Sebab kebiasaannya seperti yang saya ceritakan sebelum ni, bahawa jika pembelajaran itu hanya berteraskan kepada penerangan semata-mata, lalu pelajar hanya mencatat nota saja. Jadi ini akan membuatkan pelajar berasa bosan. Oleh itu, aktiviti perbincangan inilah yang menghidupkan suasana pembelajaran yang aktif. Contoh dia, pelajar itu sendiri melakukan, bertanyakan soalan kepada guru, membuat kerja secara berkumpulan dan sebagainya. Okay, seterusnya, untuk memudahkan guru melihat kefahaman pelajar. Contoh dia, ada beberapa cara lah untuk guru melihat kefahaman pelajar ni melalui pembentangan mereka, melalui pertanyaan dan soalan mereka. Jadi ini juga menentukanlah bagaimana tahap penumpuan mereka terhadap pembelajaran yang diajarkan. Okey, tujuan yang terakhir iaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat memotivasikan pelajar. Contoh dia, bila perbincangan ini diambil bahagian oleh mereka, mereka akan terpaksa membaca, terpaksa berfikir tentang topik yang akan dibincangkan. Jadi secara tak langsung ini akan mewujudkan motivasi dalam diri pelajar untuk okey, aku kena belajar pasal topik ini supaya kita dapat selesaikan masalah ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi kelima-lima tujuan ini jelas dapat membuktikan bahawa aktiviti perbincangan ini didasarkan atas tujuan-tujuan tersebutlah. Okey, next slide. Okey, untuk elemen penting dalam perbincangan, kita ada 4, iaitu matlamat dan objektif, saiz kumpulan, pemilihan topik dan variasi serta susun atau bilik. Untuk matlamat dan objektif ni, okey, perbincangan secara berkumpulan ini kita sebenarnya memfokuskan terhadap pembelajaran yang berbentukkan proses dan ia bukan semata-mata untuk pencapaian hasil akhir. Jadi guru mesti tahu bahawa kita perlu fokus terhadap proses murid itu dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Bukan semata-mata murid itu dapat mencapai objektif pembelajaran. Tapi kita sebagai guru perlu memastikan bahawa pelajar ini betul-betul faham tentang topik pembelajaran itu. Okey, jadi kita perlu tentukanlah sama ada objektif kita ni untuk pelajar memahami, sama ada pelajar menyelesaikan masalah ataupun pelajar berbincang. Itu semua objektif untuk kita mengadakan aktiviti perbincangan. Seterusnya, yang kedua, saiz kumpulan.
kita kena tahu bahawa semakin besar saiz kumpulan itu, ia semakin akan semakin mengabaikan pelajar-pelajar. Maksud dia seperti yang tertera tersebut, saiz kumpulan akan mempengaruhi penglibatan pelajar. Semakin besar bilangan pelajar dalam satu kumpulan tu, akan ada pelajar yang terabai, akan ada pelajar yang tak aktif. Jadi guru perlu bijaklah dalam memastikan saiz kumpulan itu berdasarkan objektif yang ditetapkan oleh cikgu itu sendirilah. Okey, contoh saiz kumpulan yang paling praktikal ialah 6 hingga 8 orang murid. Yang ketiga, pemilihan topik dan variasi. Okey, terdiri daripada tugasan atau pengajaran yang berterusan, dan apa yang paling penting, guru perlu pastikan topik pembelajaran pada hari itu yang sesuai dengan minat murid, yang sesuai dengan aktiviti perbincangan yang diadakan. Jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil sangatlah tahap kesukaran topik tersebut. Yang terakhir, susun atur bilik. Ada banyak contoh susun atur bilik abad 21 yang akan diterangkan sebentar lagi. Contoh dia susun secara bulatan, separa bulatan, bentuk U. Jadi hal ini untuk memberikan kuasa kepada guru untuk mempunyai kebebasan bergerak. Okay, next slide. Okay, ada dua jenis kaedah perbincangan, iaitu perbincangan keseluruhan kelas, iaitu melibatkan guru sebagai fasilitator untuk mengendalikan keseluruhan kelas itu sebagai satu kumpulan yang besar. Yang kedua, perbincangan kumpulan kecil, guru membahagikan satu kelas yang besar itu kepada beberapa kelompok kumpulan yang kecil. Jadi ia akan terdiri daripada pengerusi, pencatat dan pelapor serta beberapa orang ahli untuk berbincang. Okay, next slide. Okay, ini adalah beberapa contoh susun atur bilik darjah. Pertama ada cluster, stadium, U-shape, runway, combination dan sebagainya lah. Ada banyak contoh. Untuk semua rujuk dalam Google pun ada contoh. Jadi susun atur kelas ni dia akan mempengaruhi lah cara kita untuk belajar, dan mudah untuk pelajar bergerak dengan bebas kiranya diminta untuk membuat tugasan. Jadi pergerakan itu akan lebih mudah lah dan sesuai untuk susun atur kelas seperti ini. Okay, next slide. Okay, seterusnya akan menerangkan teknik kaedah perbincangan sebelum adanya teknik abad ke-21. Ini adalah teknik-teknik yang umum lah yang semua orang pun biasa ataupun tahu. Yang pertama iaitu sumbangsaran. Sumbangsaran ini secara ringkasnya ia adalah satu teknik untuk sesebuah kumpulan itu menghasilkan lebih banyak idea, menghasilkan idea-idea yang bagus. Jadi bagaimana sumbangsaran ini dilakukan ialah apabila setiap ahli dalam sesebuah kumpulan akan diberikan peluang untuk memberikan idea untuk setiap masalah yang diberikan, dengan syarat setiap idea itu tidak boleh dikritik tetapi boleh digabungkan atau ditambah baik supaya lebih tepat. Okey. Nah, seterusnya concentric circle dan fishbowl. Concentric circle dan fishbowl ni adalah dua benda yang tidak banyak bezanya sebab dia dua-dua melibatkan dua bulatan dalam dan bulatan luar. Okey. Concentric circle ni merupakan satu bulatan kecil yang dibentuk dalam satu bulatan yang lebih besar. Maksudnya ada bulatan kecil di dalam dan satu bulatan besar di luar. Jadi pelajar yang berada di dalam bulatan kecil itu akan mula memberikan idea dan kemudian akan dikongsikan kepada pelajar yang berada dalam bulatan luar seperti gambar di sebelah ini. Okey. Untuk fishbowl pula, beberapa ahli duduk di dalam bulatan untuk menjalankan perbincangan. Manakala pelajar yang lain pula duduk di bulatan luar untuk mendengar dan melihat perbincangan yang akan dijalankan. Secara ringkasnya, kedua-dua kaedah concentric circle dan fishbowl ni dia punya kadar keefektifan dia adalah melalui pelajar itu menyampaikan dan mendengar idea yang diutarakan. Okey, seterusnya. Okey, terakhir sekali teknik snowball di mana pelajar diminta untuk
memikirkan secara individu tentang sesuatu persoalan pada awalnya, dan kemudian pelajar tersebut diminta untuk melakukan kerja secara berpasangan dengan tugas yang lebih kompleks, dan kemudiannya pelajar diminta berkumpul dalam kumpulan yang lebih besar, lalu setiap kumpulan diminta melaporkan dapatannya kepada kelas. Jadi berdasarkan gambar yang dinyatakan di bawah tersebut, secara ringkasnya ia adalah satu aktiviti berkumpulan secara berperingkat lah, di mana peringkat pertama dilakukan secara individu, peringkat kedua dilakukan secara berpasangan, dan peringkat ketiga secara keseluruhan kelas. Itu sahaja daripada saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan teknik kaedah perbincangan abad ke-21. Di sini saya ada 8 kaedah. Sebenarnya ada banyak kaedah kalau kita boleh dapat dengan perbincangan abad ke-21 ni, tapi saya bentang 8 saja kerana 8 ni banyak ataupun sering kali digunakan oleh guru-guru ataupun yang selalulah kita guna dalam kelas. Yang pertama adalah take and cheat, yang kedua adalah think, pair, share, yang ketiga adalah gallery walk, yang keempat adalah rotating review, seterusnya adalah 3 stray, 1 stay, line ups, simultaneous round table, dan juga akhir sekali ialah travelling file. Okey, untuk take and chip ni, kita meletakkan chip di tengah-tengah apabila ingin bercakap ataupun memberi pendapat dalam perbincangan mereka. Jadinya mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga mereka diberi peluang. Kiranya ada satu kumpulan, dalam satu kumpulan tu mereka boleh memberi idea. Siapa yang nak beri idea tu mereka boleh berada di tengah-tengah untuk bercakap ataupun memberikan pendapat kepada ahli mereka, dan juga mereka dapat berbincang dalam kumpulan mereka. Yang kedua, think, pair, share. Guru memberikan masalah ataupun persoalan kepada ahli kumpulan. Selepas tu ahli kumpulan ni diberi masa untuk berfikir ataupun berbincang dengan ahli kumpulan secara berpasangan. Apabila selesai berbincang, ahli kumpulan berkongsi perbincangan mereka untuk menyelesaikan masalah ataupun persoalan yang diberikan oleh guru mereka. Jadinya secara berpasangan tu, contohnya kalau ada kumpulan tu ada 4 orang, mereka akan buat berpasangan 2-2 lah. Jadi bila selesai berbincang berpasangan, mereka akan bergabung dalam satu kumpulan dan juga berbincang secara bersama untuk membentuk ataupun untuk menyelesaikan masalah ataupun persoalan yang diberikan oleh guru mereka. Seterusnya, gallery walk. Setiap kumpulan diberikan tugasan ataupun hasil perbincangan, dan juga hasil perbincangan perlu dibuat dalam kertas majung dalam bentuk peta IT. Kita semua tahu peta IT kita ada peta bulatan, kita ada peta buih, kita ada buih berganda, peta pokok, peta dakap, peta alih, peta pelbagai alih, dan juga peta titik. Kita ada 8 peta IT sebenarnya. Lepas tu bila dah selesai, mereka akan menampak hasil kerja mereka pada dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain. Selepas selesai, kumpulan lain akan memberikan komen ataupun feedback mereka, ataupun apa-apa idea tambahan mereka boleh menggunakan sticky dot. Jadi teknik perbincangan ini memerlukan mereka berkumpulan, bergerak ke kumpulan yang lain untuk melihat hasil kerja kumpulan yang lain. Okey, seterusnya adalah rotating review. Rotating review ni dia teknik yang hampir sama dengan gallery walk, sebab mereka diberikan kertas majung untuk untuk membincang sesuatu topik, catat pada kertas majung tersebut dan paparkan. Tapi dia paparkan di tempat kumpulan masing-masing. Dia tidak ditampal lah di tempat di dinding atau sebagainya macam gallery walk. Mereka tidak perlu bergerak dari satu kumpulan. Mereka perlu bergerak untuk menilai hasil kerja kumpulan lain. Setiap ahli kumpulan boleh komen ataupun memberi tambahan idea ataupun memberi persoalan menggunakan pen yang berwarna berbeza. Okey, seterusnya 3 stray, 1 stay. 3 ahli kumpulan ni pergi melihat hasil ataupun perbincangan dengan kumpulan lain. Seorang lagi tinggal untuk menyambut kedatangan rakan lain untuk berbincang ataupun menjelaskan hasil kerja mereka. Setelah selesai, mereka akan bergilir-gilir untuk
menyambut kedatangan rakan kumpulan yang lain dan begitulah seterusnya. Jadinya mereka ada 4 orang satu kumpulan, seorang akan berada di kumpulan mereka dan 3 orang akan bergeraklah ke kumpulan lain untuk dengar ataupun diorang berbincang dengan kumpulan lain, lihat hasil perbincangan kumpulan lain, dan 3 orang daripada kumpulan lain tu akan datang dekat seorang yang tinggal dekat kumpulan mereka tu. Mereka akan dengar perbincangan dan mereka akan rotate lah, akan pusing sampai selesai macam tu. So yang seterusnya line ups, ada 4 orang pelajar satu kumpulan bentuk satu barisan. Mereka ni diminta untuk memberi jawapan ataupun maklum balas kepada masalah yang diberikan oleh guru. Masalah ataupun pertanyaan ataupun persoalan yang diberikan oleh guru. Lepas tu mereka ni berbincang dalam suatu kumpulan. Jika setuju dengan jawapan yang diberikan oleh ahli kumpulan ataupun oleh guru, mereka boleh berdiri sebaris menandakan mereka setuju, dan sebaliknya jika tidak setuju. Okay, seterusnya simultaneous round table. Dalam ahli kumpulan mereka akan menulis respon ataupun masalah dalam kertas masing-masing. Kemudian mereka akan mengedar kertas tersebut mengikut arah pusingan jam supaya ahli kumpulan dapat tambah ataupun nak betulkan apa yang ditulis. Jadi kaedah ini sering kali digunakan. Mereka akan bentuk satu kumpulan dan mereka akan seorang akan dapat satu helai kertas. Lepas tu mereka boleh tulis masalah ataupun apa-apa persoalan mereka, dan mereka akan pusing kertas tersebut kepada rakan-rakan mereka di sebelah mengikut arah pusingan jam, dan mereka boleh tambah ataupun nak betulkan fakta ataupun persoalan yang rakan mereka telah tulis. So yang terakhir adalah travelling file. Langkah ni dia lebih kurang sama dengan simultaneous round table, tapi dia memerlukan kumpulan feedback daripada kumpulan yang lain. Setiap kumpulan dibekalkan satu fail yang terdapat masalah ataupun soalan yang perlu dibincangkan. Apabila dapat fail dan boleh masukkan jawapan dalam fail tersebut dan diedarkan kepada kumpulan yang lain untuk ditambah ataupun dibincangkan jawapan tersebut. Setelah semua kumpulan berikan respon ataupun berikan soalan, berikan masalah dan juga jawapan, mereka akan bincangkan secara keseluruhan. Jadinya dalam beberapa kumpulan, katakan ada 5 kumpulan, ada 5 fail. Setiap kumpulan tu akan ada satu fail dan mereka akan selitkan masalah ataupun persoalan dalam fail tersebut, dan mereka akan bergeraklah rotate fail tersebut pas kepada kumpulan yang lain untuk mereka tambah ataupun nak bincangkanlah masalah yang berada dalam fail tu, dan akhir sekali diorang akan kumpulkan fail tu dan akan berbincang secara keseluruhan bersama guru-guru mereka. Okey, kita ada 3 prosedur perbincangan, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas perbincangan. Yang pertama adalah kaedah sebelum, iaitu guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian yang lengkap. Sebab apa guru kena sediakan rancangan pengajaran yang lengkap? Sebabnya apabila guru sediakan RPH ni, guru akan lebih bersedia. Guru tahu apa yang nak buat hari tu, guru dapat flow, dapat perancangan, dapat rancang apa yang dia nak buat pada hari tersebut. Yang kedua, guru perlu maklumkan kepada pelajar sama ada perbincangan akan datang dalam bentuk formal ataupun tidak formal. Jadi di sini kita boleh membantu pelajar untuk mereka lebih bersedia. Jadi mereka tahu kalau datang esok, diorang nak belajar apa, diorang nak kena formal ke, diorang tak kena formal ke. So diorang akan rasa macam bersedia untuk belajar pada hari tersebut. Yang ketiga, guru perlu mempunyai kefahaman yang jelas mengenai topik yang bakal diajar. Ialah sebab kita nak terangkan, sebab kaedah perbincangan ni merupakan kaedah yang banyak bercakap, sebab pelajar akan bercakap sesama pelajar, tapi kita akan menjadi pemantau ataupun pemantau kepada pelajar, dan kita akan banyak jawab persoalan pelajar. So kita kena jelaslah tentang topik-topik yang bakal kita ajar. Kita perlu fasih ataupun kita perlu kuasai ilmu topik yang kita akan ajar pada hari tersebut. Seterusnya, guru perlu memahami kandungan dan objektif pelajaran. Betul yang saya cakap tadi, apabila kita faham kandungan dan objektif pelajaran, kita dapat membantu meningkatkan ataupun mencapai objektif pelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, suasana kelas berada dalam keadaan kondusif dan juga selesa, iaitu bersih, dan juga aturan meja ataupun kerusi dalam keadaan mood perbincangan. Sebab bila keadaan bersih, kelas pun cantik, lepas tu susah atur meja pun sesuai dengan kaedah perbincangan ni, murid akan berasa lebih bersemangat untuk belajar ataupun untuk memulakan kaedah perbincangan ni. Seterusnya, semasa kaedah perbincangan ini dijalankan, soalan perlu ditanya kepada pelajar, soalan yang berbentuk
provokatif, iaitu soalan yang mendorong apa-apa tindakan. Contohnya kita macam tanya macam betul ke, kita macam tanya kepada pelajar, betul ke kalau kita buat contohnya betul ke kalau kita tebang pokok boleh meningkatkan pemanasan global, contohnya soalan-soalan yang betul, soalan-soalan sebegini akan mendorong mereka untuk memberi tindakan ataupun maklum balas, betul ke? Diorang akan lebih fokus kepada pengajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah galakkan pelajar menyertai perbincangan dengan peri ajaran kepada siapa yang mula bercakap. Sebab dalam kumpulan perbincangan ini mungkin ada segelintir pelajar yang ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang introvert katakan, tapi kita sebagai guru kita memainkan peranan yang penting untuk bagi benda tu seimbang, bagi balance. So sebagai guru saya rasa kita perlu beri ganjaran kepada pelajar yang aktif dan juga pelajar yang kurang aktif, kita perlu memberi galakan kepada mereka untuk bercakap. Contohnya beri hadiah, beri gula-gula katakan, beri biskut kan kepada pelajar ni untuk mencakap apa, nak bagi suasana kelas tu jadi ceria. Yang ketiga, bijak memilih, mengetuai, menjelaskan dan juga memberi ulasan ataupun soalan yang retorik, soalan yang sindiran untuk tarik perhatian pelajar yang saya cakap tadi lah. Seterusnya, guru tidak boleh menghina ataupun merendahkan pelajar jika mereka beri jawapan yang salah ataupun kurang tepat. Jika contohnya kalau kita tanya soalan, kita sebagai guru kita tanya soalan, lepas tu pelajar jawab jawapan tu salah, tapi kita tak boleh cakap salah terus sebab dia akan merendahkan ataupun menjatuhkan motivasi pelajar tersebut untuk menjawab soalan yang akan datang. Jadi kita boleh cakap bagus, terima kasih, kurang tepat. Kita boleh cakap kurang tepat. Kita boleh tanya idea daripada pelajar lain dan kita boleh gabungkan idea tersebut untuk bentuk jawapan yang lebih tepat. Okey, seterusnya guru kurangkan berbincang, sampaikan maklumat kerana ketika ini boleh dikatakan guru ini berperanan sebagai facilitator ataupun pemantau facilitator untuk memberi ruang kepada pelajar berkongsi idea mereka. So bila kita banyak bercakap sangat, kita akan kurangkanlah pelajar tu jadi macam tak banyak bercakap. Sebab kaedah perbincangan ini memerlukan pelajar itu sendiri berbincang antara satu sama lain untuk membentuk idea ataupun idea-idea barulah dalam kumpulan mereka untuk diterjemahkan kepada pelajar yang lain. Okay, saya teruskan perbincangan ini, pembentangan ini kepada saya akan berikan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Musliha. Teruskan. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan pembentang saya yang telah membentangkan dengan jelas sekali. Saya akan menyambung di bahagian prosedur perbincangan selepas. Pada selepas, guru minta seorang wakil pelajar untuk merumuskan sesi perbincangan yang dilakukan. Okey, di sini guru perlulah memberi arahan kepada pelajar yang melakukan perbentangan untuk melakukan rumusan kecil. Ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar lain memahami apa yang telah dibentangkan. Selain itu, guru juga perlulah mempelbagaikan cadangan penyelesaian bagi masalah dan persoalan yang diberikan oleh pelajar. Macam contoh mengemukakan keyword sejauh manakah. Sejauh manakah itu dia akan memberikan petanda kepada kita bahawa ada lagi masalah selain cadangan, selain daripada cadangan yang telah dikemukakan. Selain daripada itu, guru juga perlulah merumuskan perkara-perkara penting yang telah dibentangkan oleh pelajar. Dan guru perlulah mencadangkan bahan bacaan tambahan untuk sebagai rujukan tambahan kepada pelajar. Slide seterusnya. Okay, terdapat beberapa prinsip kaedah perbincangan, iaitu pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik perlulah jelas dan khusus. Pemilihan topik juga perlulah dipilih mengelakkan sensitiviti pelajar. Contohnya isu perkauman. Topik mestilah tidak menyentuh sensitiviti tersebut. Seterusnya, topik juga perlulah menarik. Hal ini demikian untuk menarik minat pelajar. Seterusnya, tujuan perbincangan. Guru perlulah memberi arahan yang jelas. Selain itu, guru perlu memberitahu pelajar terlebih dahulu apakah tujuan perbincangan yang ingin dilakukan. Hal ini demikian untuk memastikan objektif pembelajaran dicapai dan pembincangan tidaklah melencong ke arah yang lain.
Selain itu, dalam perbincangan mestilah terdapat ketua dan pencatat. Setiap kumpulan mestilah ada ketua untuk memastikan perbincangan berjalan dengan lancar. Selain itu, pencatat juga memainkan peranan penting dalam kumpulan untuk memastikan idea-idea yang dibincang dicatat. Next. Okay, seterusnya adalah cara dan peraturan. Guru terlebih dahulu akan memaklumkan cara dan peraturan yang perlu diikuti oleh pelajar. Hal ini demikian untuk memastikan pelajar tahu apa yang perlu dilakukan dalam aktiviti kumpulan tersebut. Selain itu, peranan guru. Guru di sini hanya memainkan peranan fasilitator atau pembimbing. Guru tidak perlu mengajar dengan berlebihan dan guru hanyalah memantau dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Di sini guru juga boleh membantu dan membimbing pelajar jika terdapat pelajar yang tidak tahu mengenai apa yang mereka perlu bincangkan. Selain itu, semasa perbincangan, pelajar perlulah mencatat idea yang penting dari semasa ke semasa. Next. Seterusnya adalah rumusan perbincangan. Di sini pelajar perlulah melakukan kesimpulan di akhir perbincangan. Ini adalah untuk memastikan perbincangan tersebut dilakukan dengan baik dan menyeluruh dan untuk memastikan pelajar lain tidak mengalami kekeliruan. Selain itu, ulasan guru. Guru akan memberikan ulasan secara menyeluruh berdasarkan perbincangan pelajar. Contohnya dalam subjek geografi iaitu faktor-faktor pembalakan, di akhir perbincangan guru mestilah menekankan bahawa faktor ini bukan sahaja datang daripada aktiviti manusia tetapi juga datang daripada proses alam sekitar. Seterusnya, di pujian, guru perlulah memberikan pujian kepada pelajar sebagai tanda perhargaan. Selain itu, pujian daripada segi memberikan hadiah juga adalah boleh, tetapi tidak digalakkan kerana apabila guru terlalu memberikan hadiah, pelajar ni dia akan berharap, dia akan terlebih berharap kepada guru untuk memberikan hadiah. Dia tidak buat untuk pendidikan dia, akademik dia itu sendiri. Baiklah, seterusnya. Seterusnya adalah kebaikan dan keburukan kaedah perbincangan. Setiap teknik ada kebaikan dan keburukan. Begitu juga dengan kaedah perbincangan. Kebaikan kaedah perbincangan adalah pelajar secara aktif dapat membina pengetahuan mereka sendiri. Ini adalah melalui perbincangan, pelajar dapat mengukuhkan idea-idea mereka melalui menyuarakan pendapat masing-masing dan mendengar pendapat orang yang lain. Ini membantu mereka membina pengetahuan asas mereka sendiri. Selain itu, kebaikan kaedah perbincangan juga ialah dapat menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis. Pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar ini akan memerlukan pelajar melakukan analisis dan mencari jalan penyelesaian kepada soalan yang diberikan oleh guru. Seterusnya, kebaikannya juga adalah dari segi pembangunan kemahiran penakulan aras tinggi yang mana membolehkan pelajar memahami maksud, menganalisis dan menerapkan hubungan mereka dalam pembelajaran. Selain pada itu, kebaikan kaedah perbincangan juga berlaku pertukaran idea secara aktif. Melalui perbincangan antara pelajar dan guru, pertukaran idea dapat berlaku dengan aktif apabila idea-idea dikongsi, ia akan memudahkan pemahaman rakan-rakan yang lain. Selain itu, kebaikan kaedah perbincangan juga dapat membina hubungan interpersonal antara pelajar. Hubungan interpersonal adalah hubungan di mana terdapatnya komunikasi antara dua ataupun lebih orang di sekeliling. Melalui kaedah perbincangan iaitu aktiviti berkumpulan,
hubungan interpersonal ni dapat dijalinkan dengan secara semula jadi apabila pelajar dalam kumpulan tersebut secara tak langsung akan berkomunikasi dan berbincang demi mencapai matlamat yang sama. Seterusnya, namun begitu terdapat juga keburukan daripada kaedah perbincangan. Antaranya ialah pelajar mempunyai rasa takut untuk bersuara. Okey, adalah penting untuk kita sebagai bakal guru untuk mengetahui pelajar, terdapat pelbagai pelajar antaranya mereka bersifat malu, segan untuk bersuara. Jadi aktiviti perbincangan ni menjadi sukar jika ada di antara mereka tidak mahu melibatkan diri dalam perbincangan tersebut. Selain daripada itu, tidak semua pelajar mempunyai peluang bersuara. Hal ini juga berlaku apabila terdapat kumpulan yang lebih dominan daripada kumpulan yang lain. Ini selalunya berlaku apabila dalam kumpulan tersebut terdapat rakan-rakan yang terdiri daripada geng, pada kawan-kawan mereka sendiri. Jadi apabila mereka yang pilih, mereka selalunya akan dominan dan akan bersuara lebih daripada orang lain. Dan kita sedia maklum ada pelajar yang pendiam. Jadi pelajar ni akan diketepikan dan mereka tidak menonjol. Selain itu, apabila kaedah perbincangan digunakan, suasana di dalam kelas akan menjadi bising. Ini kerana guru tidak mempunyai kawalan penuh terhadap pelajar mereka. Selain itu, penggunaan masa juga lama. Hal ini terjadi apabila terdapat kumpulan yang mengambil masa yang lebih lama untuk menyiapkan sesuatu tugasan dan ini akan mengakibatkan kesan kepada objektif guru tersebut sendiri. Contohnya objektif yang perlu dibelajar pada hari itu tidak dapat dicapai. Selain daripada itu, perbezaan tahap pelajar tidak selaras dengan pemilihan tajuk. Contohnya guru memberikan tajuk yang tidak selaras dengan silibus yang perlu diajar. Ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat melakukan perbincangan yang baik. Seterusnya. Rumusannya ialah perbincangan adalah salah satu strategi pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar yang mana ia dapat mengubah situasi pembelajaran yang pasif kepada situasi yang aktif. Selain itu, teknik perbincangan dapat menggalakkan nilai murni seperti bekerjasama dan keberanian dalam diri pelajar. Selain itu, pelajaran teknik perbincangan dapat menggalakkan pemikiran kritis pelajar dan berupaya memikirkan jalan penyelesaian kepada tugasan yang diberikan oleh guru. Dan akhir sekali, teknik perbincangan ini juga dapat melihat kebolehan guru dalam mengawal suasana dan peranan sebagai pembimbing dalam perbincangan pelajar. Baiklah, sebelum kami mengakhiri perbentangan ini adalah rujukan yang digunakan. Seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada para pembentang. Kita akan meneruskan. Terima kasih. Kita akan meneruskan dengan Q&A lah. So boleh buka open learning and boleh letak soalan lah. Boleh bagi soalan kepada pembentang lah. Pembentang dah boleh teruskan dengan Q&A ke?
Baiklah, soalan pada Tak, Muhammad sebelum tu Khalil. nak tayangkan video dulu boleh? Video. Boleh. Okay. Baiklah, kami nak tayangkan video daripada Cikgu Hasbi. Diam, semua fokus. Okey, hari ini saya ada bawa satu barang. Cuba korang teka ni benda apa? Kipas. Kenapa cikgu bawa kipas hari ni? Panas. Sekarang macam panas kan? Panas, okey. Kalau macam ni, korang rasa apa? Geluk panas. Geluk panas, mana ada dalam subjek geluk panas? Kipas ni. Betul lah geluk tu panas. Apa lagi? Korang cuba teka apa Bumi kita nak panas. belajar? Bumi panas, cikgu. Bumi, macam nak kena sikit lagi. Dia ada satu fenomena tu. Panas. Ya, betul. Saja je. Okey, ini cikgu nak tunjuk satu video. Video menarik gila untuk korang tengok. Wah, menarik. Dah kita satu video cikgu. Menarik. Sekejap Okey. Ni bumi cikgu kan? Taklah. Bumi tak. Ih, banyaknya asap. 2003 tu cik. Dia bukti tu gambar sekarang ni. Banyak asap cikgu. Banyak asap. Cikgu tak dapat. Mana? Apa terbakar cikgu? Pokok bakar cikgu. Takutlah. Kenapa orang itu? Merekah. Okey, dah habis. Dah, Okey. dah. Sekejap, nanti cikgu bila kita dah habis nanti kita tengok wayang ke. lepas ni. Tengok wayang. Siapa yang paling aktif and then jawab saya punya soalan dengan betul nanti cikgu bawa belanja pergi wayang. Cikgu memang tak baik cikgu. Okey, hari ni kita nak buat macam aktiviti secara berkumpulan, kita nak buat perbincangan. Jadi saya nak kamu nak bentuk 3 kumpulan. Okey, nice. Okey, saya akan bagi satu grup, satu kertas maju and then satu marker. Kejap saya bagi. Okey. Untuk topik ni dia ada beberapa subtopik lah dalam dia, subtopik dia. Okey, untuk definisi cikgu akan terangkan nanti. Untuk faktor, siapa yang nak buat faktor? Faktor pemanasan global. Saya cikgu. Okey, kumpulan 1 ni buat faktor pemanasan global. Kesan siapa nak buat? Mana? Okey. Okey, grup belakang. Belakang banyak lagi kot. Okey, grup belakang buat kesan. So yang last ni buat langkah. Okey. Sebelum korang buat, saya nak terangkan sikit macam mana ataupun apa fenomena pemanasan global ni. Okey, pemanasan global ni panas kan? Mesti korang tahu panas. Tapi dia punya berpeluh panas. Tapi dia ada definisi yang konsep dia iaitu peningkatan suhu di atmosfera disebabkan oleh pertambahan gas-gas rumah hijau ataupun kesan rumah hijau. Siapa tahu kesan rumah hijau tu apa? Bukan rumah sukan. Kamu yang bukan. Kesan rumah hijau ni adalah macam satu gas yang gas rumah hijau yang terperangkap dalam atmosfera. Itulah gas rumah hijau nama dia. So, korang faham tak? Faham. Okey. Masih 2 minit je. 2 minit sebab saya lagi.
Okay, maaf semua. Line mungkin line Sabrina slow. Sabrina. Sebab video Sangkut lagi tak? video dia lag daripada tadi lagi. So Sangkut lagi. saya rasa Yes. semua kena tengok lah. Kena tengok dekat YouTube rasanya. Link yang dekat MOOC tu. Sebab mungkin line Sabrina slow ke apa, sebab dia tak boleh support. So maaf sebab video ni tak dapat ditayangkan. Jadi korang boleh tengok video ni dekat YouTube. Nanti boleh tengok, boleh tanya soalan. Tapi tanya soalan dekat MOOC lah nanti. Cuma ada tak persoalan daripada slide yang pembentangan tadi? Kalau ada persoalan boleh kemukakan lah, ataupun boleh beri dekat MOOC, dekat folder yang presentation ni. Terima kasih. Maaf. Saya teruskan dengan Q&A boleh? Boleh. Okey, soalan daripada Fatasha Rustini. Bagaimana sekiranya terdapat pelajar yang bersikap introvert atau memang tak suka untuk melakukan aktiviti berkumpulan? Apakah tindakan guru untuk memastikan agar pelajar tu dia terlibat dengan aktif dalam perbincangan tu? Soalan yang diberikan, saya jawab soalan. Dia berkaitan dengan apa tindakan guru untuk memastikan pelajar yang pasif atau pelajar yang introvert, tak suka buat kerja berkumpulan ni, untuk kita libatkan dia dalam aktiviti berkumpulan. Okay, macam yang kita tahu, kita ni sebagai guru, kita bukan sahaja tugas kita untuk mendidik, tapi tugas kita untuk meningkatkan sekali kemahiran soft skill pelajar, dalam masa yang sama untuk memastikan mereka ini boleh berkebolehan dalam apa jua kerja lah. Oleh itu, tindakan yang boleh dilakukan oleh guru untuk memastikan pelajar seperti ini terlibat dalam aktiviti berkumpulan, seperti guru boleh memasukkan elemen-elemen galakan seperti yang telah dibentangkan oleh rakan pembentang kita, seperti memberikan pujian, hadiah, kata-kata semangat untuk memberikan mereka penghargaan dan mereka berasa dihargai. Okey, contohnya bila kita buat kuis, kita mungkin boleh bagi ganjaran macam bagi reward kan, bagi hadiah. Jadi ini semua akan membuatkan pelajar-pelajar ini rasa bersemangatlah untuk menjalankan aktiviti perbincangan ini. Selain itu, kita juga boleh menyesuaikan aktiviti perbincangan kita dengan minat pelajar. Contoh dia, kalau kita dapat kenal pasti pelajar tu dia memang minat sesuatu yang macam lukis, menghias, okay, kita boleh masukkan elemen sebegitu dalam pembentangan kita, dalam tugasan menyelesaikan masalah ke, okay. Macam tu kita boleh masukkan elemen tersebut. Dan apa yang paling penting sekali, kita juga perlu, guru juga boleh memberikan peranan ataupun tanggungjawab terhadap pelajar yang dikenal pasti tersebut lah. Bila kita bagi peranan ataupun tanggungjawab kepada pelajar itu sendiri, contohnya macam kita beri mereka tanggungjawab sebagai pencatat ataupun sebagai ketua, sebagai ahli untuk membentangkan. Jadi hal ini akan membuatkan mereka berasa diri mereka tu dipertanggungjawabkan atas tugasan yang diberikan. Jadi semua
langkah-langkah ini dalam masa yang sama akan membuatkan pelajar seperti begitu akan terasa cenderunglah untuk melakukan aktiviti perbincangan. Itu saja daripada saya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan daripada Muhammad Khairi, iaitu bagaimana pula pelajar yang kurang aktif dalam perbincangan? Jadi apakah tindakan guru dalam masalah ni? Okey, silakan para pembentang. Okey, saya jawablah soalan ni. Okey, bagi pendapat saya sebagai seorang guru lah, sebab apabila kita menjadi seorang guru, kita ni menjadi pembimbing untuk mereka ni, untuk tarik perhatian mereka, untuk nak tarik perhatian mereka untuk ikuti perbincangan kita pada hari tersebut. Jadi sebagai guru saya rasa kita perlu menggunakan BBM ataupun bahan bantu mengajar yang menarik. Contohnya macam saya gunakan kipas, saya gunakan globe, and saya gunakan tayangan video. Jadi mereka nampak bersemangat dan juga rasa tertarik untuk tahu apa yang saya nak ajar, apa yang kita nak pelajari pada hari tersebut. Jadi seterusnya kita boleh guna bahasa yang mudah difahami, jangan guna bahasa yang sukar untuk difahami, sebab kita ada banyak golongan ataupun tahap-tahap pelajar. Ada pelajar yang lemah, ada pelajar yang sederhana, ada juga pelajar yang juga sudah pandai ataupun sudah mahir dalam bab yang bakal kita ajari. Tapi kita perlu menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan semua peringkat. Seterusnya kita tidak boleh menghina pelajar apabila mereka menjawab. Contohnya kalau ada orang jawab, mereka jawab ni salah, tapi kita tak boleh cakap salah, kita kena cakap bagus, kita kena puji dulu. Lepas puji baru kita betulkan sedikit, tapi kita tetap ambil konten yang dia bagilah. Jadi mereka rasa mereka akan tidak rasa diabaikan dan juga rasa bersemangat dan bermotivasi untuk ikuti kaedah perbincangan yang kita jalankan. Seterusnya kita boleh tanya soalan-soalan yang provokatif macam saya cakap tadi lah, soalan-soalan yang memerlukan dorong mereka untuk buat tindakan. Contohnya soalan-soalan yang tanya kenapa, betul ke kalau kita buat pembakaran hutan ni dapat panaskan lagi suhu, betul ke ni? So diorang akan berfikir dan diorang mendorong untuk ikuti perbincangan kita pada hari tersebut. Seterusnya kita boleh beri ganjaran kepada pelajar-pelajar lah ataupun murid-murid yang sangat-sangat aktif, Yang tak aktif pun kita boleh beri dorongan, tak semesti beri ganjaran, kita boleh beri dorongan kepada mereka. Tak kisahlah daripada semangat ataupun nasihat kepada mereka, dan juga memberi sokongan lah. So saya rasa itu adalah cara kita sebagai guru untuk menarik perhatian pelajar apabila pelajar tu kurang aktif dalam kaedah perbincangan. Saya rasa menjawab persoalan. Saya serahkan kepada moderator semula. Okey, baiklah, terima kasih kepada pembentang. Soalan yang ketiga daripada Nazmi Azim. Apakah cara yang boleh digunakan untuk menggalakkan keterlibatan pelajar dalam perbincangan tersebut? Dipersilakan. Baiklah, saya jawablah soalan ni. Untuk menggalakkan keterlibatan pelajar dalam perbincangan adalah guru perlulah bijak di sini melakukan pembahagian kumpulan. Contohnya guru boleh menggunakan teknik diverse grouping, yang mana ini adalah satu teknik yang akan mempelbagaikan pelajar dalam satu kumpulan tersebut, tidak mengira latar belakang ataupun tahap akademik mereka. Ini adalah untuk memastikan wujudnya ada comfort zone antara pelajar-pelajar dalam kumpulan tersebut. Selain itu, guru juga perlu melakukan ice breaking untuk membuang sifat malu yang ada dalam pelajar tersebut. Selain itu, guru juga boleh menggunakan teknik think, pair and share, yang mana teknik ini memerlukan pelajar duduk secara berpasangan. Ini akan memaksa pelajar melibatkan diri mereka dalam perbincangan, kerana mahu tidak mahu mereka perlu menyumbangkan idea mereka sendiri. Selain itu, berdasarkan pembentangan yang telah dibentangkan oleh saudari Sabrina, saiz kumpulan di sini juga memainkan peranan. Contohnya saiz kumpulan, guru perlulah tidak membagi pelajar duduk dalam satu kumpulan dengan ramai. Ini akan menyebabkan ada di antara mereka akan curi tulang dan tidak terlibat dalam perbincangan. Saiz kumpulan yang ideal adalah 6 hingga ke 8 pelajar sahaja. Saya rasa itu saja daripada saya. Ada yang nak tambah?
Baiklah, terima kasih kepada pembentang. Kita akan meneruskan sesi Q&A kita dengan video Hasbi. Semua diminta untuk komen lah video Hasbi ni lah. Kita tunggu 1-2 minit supaya pelajar lain dapat komen. Tak apa. Sementara nak tunggu tu boleh baca soalan yang dah ada tu. Okey, kita teruskan dengan soalan sementara tunggu pelajar lain komen. Assalamualaikum, saya nak tanya, mungkin ada segelintir guru senior ataupun guru sudah lama berkhidmat ia tidak menggunakan teknik-teknik perbincangan abad ke-21 dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Apakah pendapat pembentang tentang situasi ini? Persilakan. Okay, izinkan saya jawab soalan ni. Okey, saya rasa bagi pendapat saya sebagai seorang guru yang bakal seorang guru, saya rasa murid akan berasa lebih bosan lah. Sebab kita dapat lihat, saya tidak nyatakan semua guru-guru yang sudah lama ni tidak menggunakan perbincangan abad ke-21. Mungkin ada segelintir guru yang tidak menggunakan. Jadi jika kita tidak menggunakan kaedah yang terbaru ni, kita dapat lihat murid akan kerap ataupun cepat rasa bosan, ataupun kita tidak dapat melatih kemahiran berkomunikasi antara pelajar. Sebabnya bila contoh kalau kaedah yang lama ni, mereka guru tanya soalan dan mereka jawab. Jadi tak ada interaksi ataupun tak ada kemahiran komunikasi antara dua hala, antara pelajar dan guru dan juga pelajar Pelajar bersama pelajar. Seterusnya pelajar akan menjadi lebih pasif, lebih pendiam dan lebih introvert untuk aktif di dalam kelas. Dan juga bila semua ini berlaku, objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Oleh itu guru-guru ini perlu explore ataupun cari ilmu penambahan untuk cari teknik-teknik terbaru untuk menarik perhatian mereka. Yang terbuktinya berkesan iaitu teknik perbincangan abad ke-21 lah, yang terbaru, kerana pelajar rasa tertarik dan juga bersemangat untuk datang ke sekolah untuk mengikuti pengajaran pada hari tersebut. Mereka akan rasa termotivasi, rasa seronok, selain dapat betul lah tadi meningkatkan kemahiran semua tu. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Kalau ada soalan yang lain, silakan. Terima kasih. Baiklah, kita akan baca kita akan teruskan dengan komen lah. So, terdapat satu komen, iaitu guru tu dia mempunyai interaksi dua hala dengan pelajar. Seterusnya interaksi guru pun dia adalah jelas dan lantang. Dan terakhir, teknik perbincangan digunakan adalah sangat menarik dan berkesan. Itu adalah komen daripada seorang pelajar. Jadi maybe kita akan, macam mana pembentang, kita teruskan ke kita suruh dua orang komen dan pembentang akan jawab nanti sudah ni ataupun nak tunggu? Okay, macam ni lah. Memandangkan masa pun dah nak habis. Jadi kami semua minta semua untuk komen by bila? Malam ni? Sebelum pukul 12 malam ni boleh? Sebelum pukul 12, pastikan semua dah komen untuk video micro teaching dan kami akan jawab teruslah untuk soalan yang diajukan. Saya wakil daripada kumpulan ini nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua kerana memberi perhatian untuk pembentangan pada hari ini walaupun kita cuti. Saya nak ucapkan tahniahlah kepada Sabrina dan juga Mus sebab bentang dengan baik tadi. Saya nak beritahu juga, saya nak minta maaf sebab tadi ada sebab mungkin ada masalah lain ke apa, kita tak boleh nak handle lah masalah tersebut. Masalah tu di luar jagaan. Jadi mereka pula, korang boleh tengok video tu dekat YouTube yang Sabrina ada bagi link tu. So sekian daripada kumpulan kami. Sabrina dengan Mus ada nak cakap apa-apa ke? Kalau tak ada, kita boleh undur diri. Kalau saya tak ada dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Saya pun tak ada apa nak cakap dah. Terima kasih atas perhatian dan masa yang diluangkan. Assalamualaikum.
Cikgu Sebi, Cikgu